Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana Allah telah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama belajar tentang mengenai satu suasana yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti, dan masa yang kita minta dijauhi daripada kita lalui keadaan yang demikian pada masa yang akan datang nanti. Pada masa yang akan datang ni, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, ialah masa yang disebut dengan masa di barzah, masa di padang mahsyar, kemudian masa dalam dimasukkan ke dalam syurga, ataupun na'udzubillah min zalik, dihumban ke dalam neraka. Ini masa-masa yang kita akan sampai dalam hidup kitanya. Lalu kita hanya dalam hidup kita ni kita minta supaya waktu mana masa yang akan datang nanti tiadanya azab kubur pada kita. Kemudian lepas pada itu kita minta supaya bila kita bangun di padang mahsyar itu, nama kita dan kita sendiri digerakkan untuk menjadi ahli syurga, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan demikianlah dalam hidup kitanya. Dan kita minta jauh daripada Allah, daripada kitanya terkena dengan yang disebut dengan keadaan yang demikian. Dan kita sentiasa mengharapkan agar bila kita meninggal dunia nanti, kubur kita ni menjadi kubur yang indah, menjadi taman pada taman-taman syurga. Kemudian lepas pada itu bangun di padang mahsyar nanti, nama kita dan kita sendiri diiringi untuk diminum di telaga Kausar dan senang untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat bagi orang mukmin, dan kemuncak pada diri kitanya kita nak pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton sekalian, kita masih lagi berbicara tentang mengenai satu perkara yang berlaku, iaitu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan orang yang dalam neraka? Yang ni yang kita sebut. Dengan tujuan apa kita sebut dan kita belajar keadaan demikian? Dengan tujuannya nak suruh semua di kalangan kita cuba larikan diri ataupun cuba selamatkan diri kita ini daripada terkena yang namakan dengan terkena pada diri kita ni dengan azab-azab yang sengsara pada masa yang akan datang nanti. Yang ni yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ini, dan kita mesti berusaha pada diri kita. Hari ini kita akan sebut seksaan kepada orang yang menyeksa orang lain di dunia ini. Siapa-siapa yang menyeksa pada orang lain di atas dunia ni, dia ada seksaan dia yang Allah jadikan padanya. Dalam kitab ini pada muka surat 661, tuan-tuan boleh tengok dalam kita buat rujukan kepada kitab inilah, kitab yang daripada Imam Qurtubi rahimahullah. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan nak dapatkan kitab ni, kitab Imam Qurtubi, rahsia kematian alam akhirat dan kiamat. Saya kuliah kitab ininya semenjak daripada lebih kurang 10 tahun yang lepas, mengajar dalam 5-6 tahun yang lepas ni, mengajar tentang kitab ini setiap pagi Jumaat di Masjid Al-Falah USJ 9, di mana saya setiap pagi Jumaat saya akan cerita keadaan yang sebegini. Hari ini kita sambung mengenai seksaan kepada orang yang menyeksa orang lain di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berat seksaan di akhirat nanti adalah orang yang paling berat menyeksa orang lain di dunia ini. Siapa-siapa yang menyeksa orang di dunia ini, maka seksaan itu menjadi berat pada dia di akhirat nanti. Itu yang kita perlu letak daripada diri kitanya, jangan menyeksa orang. Bahasa mudah, jangan menyusahkan orang di dunia ini. Kamu menyusahkan orang di atas dunia ini, Allah akan susahkan kamu di akhirat nanti. Bila kamu menyeksa orang di dunia ini, Allah akan seksa kamu di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maknanya dalam diri kita ni, jangan sekali-kali kita mengambil kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menyeksa manusia ini sendiri. Kerana kita ni sama kita ni dipanggil sama-sama hamba Allah. Bila sama-sama hamba Allah,
Janganlah saling nak menyeksa dan menyusahkan sesama kita, jangan. Pada diri kita, berusahalah untuk menyenangkan sesama kita untuk mentaati perintah Allah. Ni tak di kalangan kita ada orang kita ni dia rasa bahawa dia akan kekal hidup di atas dunia sampai bila-bila. Bila dia rasa demikian, akhirnya dia buat amalan-amalan yang menyebabkan amalan-amalan dia menyusahkan dia di akhirat nanti. Jangan demikian. Pada diri kitanya, setiap di kalangan kitanya, buatlah amalan-amalan yang memudahkan kita di akhirat, bukan menyusahkan kita di akhirat. Orang yang buat amalan sehingga sampai peringkat menyusahkan orang di dunia ini, maka dia akan jadi susah waktu mana di padang mahsyar Allah, sehingga kan dia terseksa dan berat seksaan dia dalam api neraka Allah. Punca apa dia? Punca daripada dia menyeksa manusia di atas dunia. Sebab tu kita ni, kalau kita pegang kuasa, jangan kita guna kuasa kita untuk menyusahkan orang, tetapi gunalah kuasa untuk memudahkan orang. Tak kira lah kuasa apa. Kuasa seorang ayah kepada isteri dan anak-anak. Gunakan kuasa ayah ni untuk anak-anak dan isteri mudah untuk mentaati perintah Allah. Kuasa yang ada pada ketua kampung, gunakan kuasa yang ada ni untuk memudahkan orang mentaati perintah Allah. Itu cara demikian. Kuasa jadi pengurusi masjid, gunakan kuasa ni untuk tarik orang mentaati perintah Allah. Kuasa menjadi Perdana Menteri, sama juga. Jadi Perdana Menteri, Menteri Besar dan sebagainya. Semua kuasa yang ada ni, jangan menyeksa orang. Jangan. Jika kamu menyeksa orang, nanti kamu akan berat bebanan kamu di akhirat Allah, yang menyebabkan kamu semakin tertekan dan kamu akan terseksa di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seksaan yang paling berat pada kamu. Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Al-Bukhari, bahawa Khalid bin Hakim bin Hizam menceritakan, suatu ketika Abu Ubaidah menganiaya seorang lelaki daripada penduduk negeri Armenia. Abu Ubaidah. Maka dia dinasihati oleh Khalid bin Walid. Orang pun berkata pada Khalid Al-Walid, adakah kamu mahu membuat gubernur marah? Khalid Al-Walid tegur kepada yang disebut dengan Khalid bin Hakim ini, pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni, bila disebut pada dia tersebut, Abu Ubaidah ni katanya dia menyeksa seorang penduduk lelaki daripada penduduk negeri Armenia. Maka dinasihati oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid tegur Abu Ubaidah. Orang pun marah balik pada Khalid Al-Walid. Adakah kamu mahu membuat gubernur marah? Khalid bin Al-Walid menjawab, aku tidak mahu membuat dia marah, tetapi aku mendengar Rasulullah bersabda. Aku bukan nak suruh dia marah, tapi aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berat seksaannya di akhirat adalah orang yang paling berat menyeksa orang lain di dunia ini. Rasulullah pernah sebut demikian. Orang yang paling berat seksaan di akhirat nanti siapa? Orang yang paling membebankan dan menyusahkan orang di dunia ini, beratlah dia di akhirat nanti. Itu cara dalam hidup kita ni, biar kita ni permudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan buat payah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wa basyiru, kabar gembira pada orang. Wala tunaffiru, jangan melarikan orang daripada Islam. Jangan. Kamunya, pada diri kamu, bila kamu berbuat amalan-amalan, kamu permudahkan, jangan kamu payahkan. Yassiru wala tu'assiru. Jangan kamu payahkan dalam kamu berbuat amalan ini sendiri. Sama juga dalam hidup kita. Seksaan di kalangan kita ni, seksaan zahir pun buat, seksaan batin pun buat. Ramai di kalangan kita ni, dia terlibat menyeksa batin. Seksa batin, batin pasangan hidup dia. Menyeksa batin yang disebut dengan apa dia, keluarga dia. Menyeksa batin dengan jiran tetangga dia. Ini seksaan juga. Siapa-siapa yang menyeksa orang, sama ada zahir ataupun batin, dia menyeksa orang, beratlah seksaan dia di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Muslim meriwayatkan suatu ketika Hisham bin Hakim bin Hizam melihat orang suku Ambah di negeri Syam dijemur di bawah terik matahari. Kan ni biasa ni, zaman-zaman kita kecil-kecil dulu kan, bila degil-degil nakal-nakal, suruh pergi jemur di tengah-tengah matahari tu, di tengah terik matahari pada waktu siang. Lalu dia berkata, mengapa mereka begitu? Orang menjawab, mereka ditahan kerana tidak membayar denda.
Mereka ni dijemur di bawah matahari itu kerana tak bayar denda. Bila tak bayar denda, dijemur demikian. Hisham lalu berkata, aku bersaksi bahawa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala akan mengazab orang yang menyiksa orang lain di dunia ini. Dia tak bayar denda tu masalah dia lah. Yang kamu ganda sekali lagi tu kenapa? Dia tak bayar denda. Dia tak bayar denda. Ya, dia tak bayar denda. Tapi bila kamu pergi tekan dia, kamu jemur dia di tengah panas begitu, 2 kalilah azab dia. Azab tak boleh bayar denda. Satu lagi azab dia dijemur bawah terik matahari. Yang menyebabkan terbeban pada seorang tersebut. Islam diajar dalam hidup kita ni, yang dia tak bayar tu, itu masalah dia. Dia kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Manakala kita jangan sekali-kali menjadikan orang pula jadi sakit dan terbeban kerana masalah dia yang pertama dibeban dengan masalah yang kedua. Dijemur di bawah terik matahari. Lalu Hisham kata, aku bersaksi bahawa Rasulullah bersabda, Allah akan mengazabkan orang yang menyiksa orang lain di dunia ini. Siapa-siapa yang menyiksa orang lain di dunia ini, dia akan diseksa di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. 2. Habis dalam tajuk tersebut. Kemudian tajuk yang ditulis di skrin ini, sesaan kepada orang yang menyuruh orang berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukan. Ni tajuk yang seterusnya. Orang ada di kalangan kita ni, macam ustaz-ustaz, macam saya sendiri, suruh orang buat baik. Tapi tiba-tiba yang kita suruh buat ni, tiba-tiba kita sendiri tak buat. Macam mana keadaan yang ni berlaku pada seorang tersebut? Macam mana pada diri dia? Maka disebutnya Usamah bin Zaid mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada seorang lelaki dibawa ke neraka. Lalu dia dibawa seperti kaldai yang berpusing-pusing pada alat penggilingan dia. Maka ahli neraka terusik. Ahli neraka ni tengok dia berputar-putar dalam neraka ni. Ahli neraka ni pun rasa terganggu dengan keadaan yang berlaku padanya. Mereka berkata, bagaimana kamu ini? Bukankah kamu yang menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan perbuatan mungkar? Dulu-dulu kami rasa kami biasa dengan ceramah kamu dalam TV. Misal contohnya, dulu-dulu kami pernah dengar apa yang kamu sebut dahulu. Kamu mengajar begini, kamu sebut begini. Dulu-dulu kan kamu sentiasa suruh orang berbuat kebaikan kan? Kamu mencegah orang melakukan kemungkaran. Dia menjawab, benar, kami menyuruh kamu semua berbuat baik, tetapi kami sendiri tidak melakukannya. Kami suruh orang berbuat baik, tapi kami sendiri tidak melakukan. Dan kami melarang kamu melakukan perbuatan mungkar, tapi jelas kami melakukannya. Ya, memang betul. Dulu-dulu kami ni pernah suruh orang berbuat baik. Kami suruh orang berbuat baik, tapi kami sendiri tidak melakukannya yang disuruh tadi. Manakala kaminya sentiasa pesan pada orang, jangan buat benda yang mungkar, jangan buat benda yang tak baik. Tiba-tiba dia sebut kami sendiri melakukan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kami diseksa sebegini dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim juga meriwayatkan hadis yang serupa maknanya dengan hadis ini daripada Usamah bin Zaid juga. Pada hari kiamat, seorang lelaki dilemparkan ke dalam neraka sehingga keluar seluruh usus dalam perutnya. Dia berpusing-pusing, dia berputar-putar seperti kaldai pada alat penggilingan, sehingga penduduk neraka yang lain berkumpul berhampirannya dan bertanya, wahai fulan bin fulan, bagaimana kamu ini? Bukankah kamu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan perbuatan mungkar? Dia menjawab, benar, kami menyuruh kamu semua berbuat baik, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku juga melarang kamu semua melakukan perbuatan mungkar, tetapi aku jelas melakukannya. Lebih kurang demikianlah. Ada orang yang hidup atas dunia ni, dia suruh orang buat baik, tapi dia sendiri tak buat benda yang disuruh. Kemudian dia mencegah orang melakukan kemungkaran, tapi dia usaha untuk buat benda yang demikian. Kita dengar sehari dua ni kan, bagaimana penyeludupan. Orang yang terlibat dengan penyeludupan. Yang terlibat siapa dia? Penguasa yang terlibat. Disebut dalam berita-berita sebut, hagakkan pegar yang makan padi, dipanggil demikian.
Ni di kalangan kita ni ada orang yang begitu. Yang jenis kita harapkan dia, tiba-tiba dia yang merosakkan. Yang ni pun ramai di kalangan kita terlibat dengan keadaan yang sedemikian rupa. Lalu dalam hidup kita ni, jangan kita nak suruh orang je berbuat baik, tapi kita sendiri tak buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, yang kita tahu benda tersebut memang disuruh dalam agama. Tiba-tiba kita tak buat benda-benda yang sedemikian rupa ini sendiri. Ramailah dalam hidup kita ni, orang-orang kita ni dia hidup sebegitu. Dia suruh orang buat baik, tapi dia sendiri tak buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kemudian dia sendiri mencegah orang daripada melakukan kemungkaran, tapi dia sendiri terbuat benda-benda yang mungkar, yang dilarang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Mi'raj ke langit, aku melihat golongan yang lidahnya dipotong dengan gunting daripada neraka. Rasulullah sebut, aku tengok waktu mana dalam Mi'raj tu, aku tengok ketika mana orang yang potong lidah dia dengan gunting daripada neraka. Setiap kali mana lidah mereka dipotong, lidah itu kembali semula. Gunting, potong dengan gunting neraka, kemudian putus tu sambung balik. Putus sambung balik. Hingga utuh seperti asal. Lalu dipotong lagi, potong lagi, gunting lagi. Gunting, begitulah terus menerus. Aku bertanya pada malaikat Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Orang yang macam mana ni Jibril? Sampai begitu sekali, Jibril menjawab, mereka orang yang berkhutbah dalam kalangan umat kamu. Mereka orang yang kuat ceramah. Yang ceramah bagi tahu pada orang, suruh berbuat baik. Mereka mengatakan sesuatu namun tidak melakukannya. Ni ada ni yang jadi demikian. Cakap tak serupa bikin, orang Melayu kita sebut demikian. Dalam keadaan yang dianya mengajar orang, suruh orang buat baik, tapi mereka ingkar dan mereka sendiri tidak melakukan. Mereka membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan. Ini seksaan yang amat dahsyat yang Allah jadikan pada mereka, kerana mereka tahu. Oleh kerana mereka tahu. Kalau mereka ni jenis tak tahu, lain. Tapi masalahnya mereka ni tahu. Bila mereka tahu, mereka buat juga benda yang mereka tahu tadi. Mereka tahu yang ni salah, tiba-tiba mereka buat juga. Allah seksa yang paling amat dahsyat. Ni kena ingat ni, mufti, qadi, ustaz, ustazah. Kadang-kadang dia tahu dah benda tersebut haram, tapi dia sendiri tak boleh nak sebut haram. Dia kata apa dia? Tak boleh, kalau sebut-sebut nanti kena tukar kedudukan. Ustaz sama juga. Kadang-kadang yang jenis demikian, ceramah-ceramah, dia tahu yang ni salah, yang ni betul. Tiba-tiba yang salah tu yang dia buat. Manakala yang betul tu yang ditinggalkan pada diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan pada kita keadaan bagaimana di waktu mana dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah itu digunting. Lidah ni gunting. Dia tanya pada dia kenapa? Dia suruh orang berbuat. Dia selalu mengajar orang, menyuruh orang melakukan kebaikan, namun mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ramai orang yang demikian. Kadang-kadang saya tengokkan di kalangan kita, dia berjalan dengan anak-anak dia. Dia berjalan dengan anak-anak. Anak-anak buka aurat. Manakala mak ayah tutup aurat elok. Yang ni pun satu penyakit juga di kalangan kita. Anak-anak tutup aurat. Manakala mak ayah pula tak tutup aurat. Ada juga demikian. Ada yang mak ayah tutup aurat elok je, tapi anak-anak tak tutup aurat. Yang ni saling terseksa di antara satu sama lain. Di akhirat nanti, ramai mana orang yang dia berpakaian cantik di atas dunia, tapi sampai di akhirat dalam keadaan telanjang bogel. Lalu dalam keadaan terseksa dia. Kenapa dia jadi terseksa? Puncanya dia tak jaga perintah Allah di dunia ini. Dia suruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tak melakukan kebaikan tadi. Kita kadang-kadang saya tengok ada mak ayah pakai kopiah, kemudian mak pula pakai jilbab elok, cantik. Tiba-tiba pada diri dianya sendirinya, anak dia tu seksi bukan main lagi. Tak tutup aurat. Anak lelaki pakai seluar pendek. Budaya pakai seluar pendek ni dah mula nak ada dah balik. Di kalangan orang Melayu kita ni, pakai seluar pendek dalam keadaan yang nampak lutut ni sendiri. Padahal aurat kita kan di antara lutut sampai pada pusat aurat orang lelaki. Sekarang ni ada perempuan isteri ni, dia tutup aurat elok, suami dia pakai seluar pendek. Macam apek jual sayur ni dipanggil. Yang jenis demikian. Ramai di kalangan kita yang jenis
Dia tahu benda tu salah, tapi dia buat juga benda yang dilarang oleh Allah SWT. Abu Sya'bi berkata, sebahagian penduduk syurga dikeluarkan daripada syurga, lalu dicampakkan ke neraka. Allahu Akbar. Ni baru kita dengar ni. Ditanya pada mereka, apakah yang menyebabkan kamu dimasukkan ke neraka? Padahal kami dimasukkan ke dalam syurga kerana didikan ajaran yang kamu semua berikan kepada kami dahulu. Sebahagian ahli syurga, patutnya dia ni syurga. Maksudnya demikian. Sepatutnya, bukan dia dah masuk syurga, tak. Tapi patutnya dia ni ahli syurga. Tiba-tiba dia dihumban ke dalam neraka. Masuk dalam neraka. Patutnya dia di kalangan ahli syurga. Kemudian bila tanya pada dia, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke neraka? Padahal dia ahli syurga di atas dunia. Nampak amalan, patutnya nampak pada amalan dia ni, dia di kalangan ahli syurga. Yang jenis mengajar orang, yang pergi kuliah pada orang, yang berkhutbah pada orang, bagi tahu tentang benda yang baik. Kita dengar ustaz-ustaz yang bagus-bagus, orang pengikut dia, follower dia pula ramai, tiba-tiba masuk neraka. Yang jenis demikian. Di akhirat nanti kita berjumpa lah yang jenis begitu. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ustaz-ustazah. Kadang-kadang kita tengok dia ni, oh sayang dia ni, dia mengajar orang, bagi tahu yang elok, ustazah-ustazah dan sebagainya. Tiba-tiba masuk neraka. Sampai di akhirat masuk neraka. Kenapa jadi demikian? Orang pun tanya, tidakkah kamu dahulu mengajar pada kami agama Islam, ajaran yang baik pada kami, yang menyebabkan kami jadi boleh masuk dalam syurga, manakala kamu pula terhumban ke dalam neraka ni? Kenapa dengan kamu ni? Lalu mereka menjawab, kami menyuruh kamu semua melakukan kebaikan, namun kami sendiri tidak melakukannya. Allahu Akbar. Kami suruh kamu berbuat baik, tapi kami sendiri buat benda-benda yang tak baik, benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Tu nak kena jaga pada diri kita ni. Dalam hidup kita ni, jangan jadi sampai begitulah pada diri kita ni. Suruh orang berbuat baik, tapi kita sendiri buat benda yang dilarang oleh Allah SWT. Kadang-kadang kan saya nak tegur jugalah ustazah-ustazah yang masuk televisyen ni kan. Dia suruh orang jangan tabarruj. Dia merah, biru, kuning mata ni. Nampak di bibir dia dan sebagainya. Warna-warni di muka ni. Macam traffic light dia panggil demikian. Ni nak sebutnya apa dia? Kadang-kadang ustazah-ustazah yang masuk dalam televisyen, yang masuk dalam yang masuk dalam kuliah dan sebagainya, dia suruh orang buat baik begini. Pada masa yang sama, dia sendiri itu tidak menggambarkan dia di kalangan ahli syurga Allah SWT. Akhirat nanti terseksalah yang jenis demikian. Kita ni pula kena jaga pada diri kita. Jaga. Jangan sampai peringkat kitanya terseksa dengan azab yang sedemikian rupa. Rasulullah SAW bersabda lagi, Allah Ta'ala memaafkan orang yang bodoh. Apa yang tidak dapat dimaafkan ialah para alim ulama. Allah maafkan orang yang tak tahu, orang jahil. Orang jahil Allah boleh maafkan. Dia buat suatu benda dalam keadaan yang dia tak tahu. Dia terbuat benda yang dia tak tahu tersebut salah. Allah maafkan dia. Tapi Allah tak boleh maafkan orang yang orang alim, yang dia ada ilmu, tiba-tiba dia buat benda yang dilarang oleh Allah SWT. Dia tahu dah benda tersebut salah. Dia tahu dah benda tersebut tak betul. Kita buat contoh apa dia? Judi ni. Kadang dia tahu dah judi ni haram. Tapi dia terlibat juga judi online. Dia nak sebut, dia masuk, dia kata yang haram dekat kaunter je yang haram. Manakala online tak apa, dia sebut demikian. Ni ada yang jenis demikian. Allah boleh maafkan orang yang jahil yang tak tahu. Tapi Allah tak boleh maafkan orang yang jahil yang dia tahu tiba-tiba dia buat benda yang dilarang oleh Allah SWT tadi. Ini satu kesilapan yang besar yang berlaku pada seorang yang hidup dia dalam keadaan yang dia tahu dah benda tersebut benda yang dilarang oleh Allah, tiba-tiba dia buat benda tersebut. Benda yang disuruh oleh Allah, tiba-tiba dia tak buat. Yang ni satu benda yang mungkar yang berlaku. Macam kita buat contoh yang mudah lah, apa dia lagi? Sembahyang, zakat, haji dan sebagainya. Ni di antara benda yang orang kita tahu benda tersebut benda yang semua basic orang kita sebut demikian. Tiba-tiba dalam masalah aurat, misal contohnya, orang alim dia tahu aurat, di sudut aurat orang lelaki macam mana, aurat orang perempuan macam mana. Tiba-tiba dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Dia biarkan isteri dia membuka aurat, mendedahkan aurat. Dia ni bila di akhirat nanti dia diseksa jauh lebih teruk daripada orang-orang yang biasa. Orang biasa yang tak ada ilmu, dia terbuka aurat,
dia terdedah aurat dalam keadaan dia jahil, tu Allah boleh maafkan dia. Tapi manakala orang yang ada ilmu, tiba-tiba dia buat juga. Dia tahu dah benda ni benda yang dilarang oleh Allah. Dia buat juga. Dalam keadaan demikian, dia akan diseksa di akhirat Allah dengan seksaan yang amat pedih pada diri dia. Kemudian, habislah dalam tajuk ni, sambung lagi tajuk yang ketiganya, 3 golongan yang paling menyesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan di akhirat nanti, dalam hidup kita ni akan berlaku penyesalan. Dalam riwayat banyak lah. Di antara penyakit yang kita deritai di pada masa yang akan datang nanti bukan COVID-19. Penyakit apa dia? Penyakit menyesal. Penyakit menyesal ni ramai orang kita kena. Menyesal waktu mana dekat nak mati. Menyesal waktu mana dah mati. Dah meninggal dunia. Tengok orang datang mandikan jenazah kita, menyesal. Kemudian menyesal bila orang usung jenazah kita. Tengok yang mengusung jenazah ni tak ada seorang pun orang soleh yang turut serta mengusung jenazah kita. Kemudian dalam menyesal kitanya waktu mana kita diiring sampai ke kuburan. Menyesal masuk dalam kubur, menyesal pula tengok kubur tak menjadi taman, ada taman-taman syurga. Kemudian bangkit di akhirat, tiba-tiba tak dapat amalan sebelah tangan kanan. Menyesal. Dan disebutnya ada 3 golongan yang paling menyesal dalam waktu mana dalam suasana di akhirat nanti. Sebahagian ulama berkata, orang yang paling menyesal di akhirat ada 3 golongan, iaitu yang pertama, seorang tuan yang mempunyai hambanya, lalu diajarkan syariat Islam kepada hambanya itu, menjadikan orang yang baik. Seorang tuan dia ada hamba, ataupun manager dia ada anak buah dia, ataupun dia jadi pengurus, dia jadi pembesar. Tiba-tiba yang di bawah dia ni, dalam keadaan yang di bawah dia tersebut menjadi orang yang baik. Dia ajar orang. Kadang-kadang kan ada syarikat. Dia manager dia kata buat kuliah agama. Bos dia sebut demikian. Tapi bos tak datang. Yang datang ialah orang bawahan dia yang datang dengar kuliah. Lama-lama orang bawahan dia jadi baik. Dan taat. Sementara orang itu sendiri tetap melakukan maksiat. Manakala bos pergi karaoke. Bos tak pergi yang disebut dengan majlis ilmu. Manakala tuan dia berbuat maksiat. Pada hari kiamat, hambanya masuk ke syurga, sedangkan tuan dia masuk neraka. Allahu Akbar. Ini di antara orang yang menyesal ni. Dia berkata, alangkah rugi dan bodohnya aku. Bukankah dia adalah hamba-Ku? Aku yang berkuasa akan apa yang ada pada dirinya, dan aku berkuasa pada seluruh harta bendanya. Namun mengapa dia bahagia sementara aku celaka seperti ini? Lalu dijawab oleh malaikat, hamba-Mu menjadi orang yang baik dan berbuat baik, sedangkan kamu tidak. Malaikat jawab demikian. Dah kamu bodoh sangat. Kamu ajar orang berbuat baik, tapi kamu sendiri tak berbuat baik. Menyesallah pada diri kamu pada hari ini. Malaikat jawab demikian. Ini golongan yang pertama, yang disebut orang yang menyesal di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada orang bawahan dia lebih baik daripada dia, dibandingkan dia. Ini hebatnya Islam. Islam dia ajar hidup ni bukan mulia dengan harta. Tuan-tuan kena ingat, hidup kita ni tidak dimuliakan dengan pangkat, tidak dimuliakan dengan apa dia keturunan, tapi hidup kita ni mulia bila ada agama. Walaupun dia hamba, tapi hamba tu ada agama, jauh lebih mulia daripada tuan dia. Walaupun dia dalam keadaan yang dia ni seorang yang digambarkan orang yang apa dia, dalam hidup dia ni tak ada harta benda, susah dan sebagainya, tapi dia ada agama, mulia dia dibandingkan orang harta benda banyak, kereta mewah, hidup dia dalam keadaan yang makan sedap dan sebagainya. Tapi waktu di akhirat nanti tengok tak ada pahala pada diri dia, menyesal pada diri dia demikian. Yang kedua, orang yang mencuri harta tetapi dia menderhakai Allah Ta'ala dalam mengumpulkan dan tidak didermakan pada jalan Allah. Allahu Akbar. Orang yang mencari harta tapi dia menderhakai Allah. Harta benda banyak tapi tak semayang. Harta benda banyak tapi dia tak tutup aurat. Harta benda dia melimpah ruah dalam hidup, tapi dia sendiri tak jaga perintah Allah dalam mengumpul dan tidak didermakan pada jalan Allah, sehingga dia meninggal dunia. Harta banyak, mati dia. Allahu Akbar. Orang tanya banyak mana harta peninggalan dia? Berbilion-bilion. Disebut demikian. Berbilion-bilion. Yang orang yang jenis demikian. Harta benda banyak.
tapi tidak digunakan untuk di jalan Allah. Allahu Akbar. Menyesalnya orang yang demikian. Lalu hartanya diserah kepada ahli warisnya. Mati, dapat pada keluarga dia juga. Dia dapat apa? Dia dapat dosa. Bawa dosa dia. Harta benda banyak. Geran tanah banyak. Kemudian apa dia lagi? Bangunan-bangunan dia banyak. Rumah-rumah dia banyak. Tapi tak digunakan untuk kerja-kerja agama. Kemudian harta itu digunakan dengan sebaik-baik oleh pewarisnya. Lepas pada itu, dia mati masuk dalam kubur. Keluarga dia dapat. Keluarga dia pula guna harta tersebut untuk taat pada perintah Allah. Allahu Akbar. Keluarga ni yang bagus. Dia guna untuk mentaati perintah Allah. Dalam membelanjakan hartanya, serta didermakan pada jalan Allah Ta'ala. Harta dia, keluarga dia, ambil harta benda dia ni, guna, bawa orang pergi buat umrah. Kemudian dalam masa yang sama berimpak di jalan Allah. Kemudian digunakan harta. Dia yang cari harta, dapat pada waris dia. Waris dia pula mati. Bawa dalam keadaan yang dia menyimpan. Dan dia tak guna untuk jalan Allah. Waris dia pula dapat harta dia, gunakan untuk di jalan Allah. Oleh yang demikian di akhirat nanti, pewarisnya masuk syurga. Sementara yang mempunyai harta itu sendiri masuk ke neraka. Ni, Allahu Akbar. Ada orang yang macam ni. Yang pewaris dia masuk syurga. Dia sendiri masuk neraka. Dia berkata, alangkah rugi dan bodohnya aku. Rugi dan bodohnya aku di dunia. Bukankah itu harta aku? Kemudian namun harta tu tidak menjadikan keadaan dan perbuatan yang baik pada diriku. Lalu dijawab oleh malaikat, pewaris kamu mentaati Allah dan mendermakan pada jalan Allah. Sedangkan kamu tidak, kamu sendiri tidak. Oleh yang demikian, dia sekarang menjadi orang yang berbahagia. Sementara kamu pula menjadi orang yang celaka. Kamu pula menjadi orang celaka. Dia pula jadi bahagia. Kamu jadi orang celaka. Ini golongan yang kedua dipanggil dalam suasana sebegini. Jangan tuan-tuan, suatu saya sebut, gunakan harta benda kita ni untuk agama Allah. Jangan kita guna untuk perut kita. Perut kita ni boleh makan roti. Roti banyak mana? Boleh makan nasi banyak mana? Yang kita boleh makan. Sekadar tu cukuplah pada diri kita. Tapi ketamakan hidup ni, ramai mana orang kita ni tamak sampai dianya simpan mati dia. Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sibuk dia dilalaikan dengan membanyakkan harta benda. Alhaakumut takasur, banyak hatta zurtumul maqabir, sehingga dia tersumbat dalam lubang kubur baru tercelik mata dia. Orang yang demikian. Golongan yang tiga yang menyesal di akhirat Allah nanti siapa? Orang yang mengajar dan mendidik suatu golongan sehingga golongan itu mengamalkan ajarannya. Ni para asatizah ni. Dia mengajar orang pun jadi warung, orang jadi soleh, orang jadi taat pada perintah Allah. Ada demikian. Saya kadang-kadang tengok pakcik-pakcik, makcik-makcik yang belajar dengan saya ni duduk. Kadang-kadang kita rasa jauh dia ni lebih warung daripada kita. Ni kita akan rasa demikian. Kerana yang dia belajar tu, ilmu yang dia belajar tersebut digunakan dalam hidup dia. Bangun tahajud malam. Kita tanya, pakcik, semalam bangun tahajud tak? Alhamdulillah Ustaz, tak tinggal lagi sejak saya belajar dengan Ustaz ni. Allahu Akbar. Kita ni yang mengajar ni, kita kata, saya ni payahnya nak bangun. Saya ni payahnya nak menerma. Saya ni payahnya nak berjalan di jalan agama. Kita demikian. Kadang-kadang kita tengok makcik-makcik yang salihah ni, yang kita tengok, kita tanya pada dia tu macam mana, ada cukup tak makan dan sebagainya, dia pun senyum je pada kita. Senyum, Alhamdulillah Ustaz, cukup. Dia kata, sejak saya belajar dengan Ustaz ni, saya duduk begini, saya belajar dengan ramai orang-orang salih ni, saya rasa tenang di dalam hidup saya. Allahu Akbar. Kita tanya orang-orang salih tu, tenang ke orang-orang yang mengajar ni? Tenang ke dalam hidup kamu? Setenang orang yang diajar tadi? Tak. Kadang-kadang yang belajar tu lebih waruk daripada yang mengajar. Allahu Akbar. Sementara dia sendiri tidak mengamalkannya. Mengajar orang, tapi dia tak mengamal. Oleh yang demikian di akhirat, golongan itu masuk syurga, sementara dia pula masuk neraka. Orang lain masuk syurga, dia pula masuk neraka. Dia berkata, alangkah rugi dan bodohnya aku. Bukankah itu harta aku? Namun harta itu tidak menjadikan keadaan dan perbuatan baik pada dia aku. Ada ilmu ni harta dipanggil. Harta yang tak boleh dicuri oleh orang. Tapi aku mengajar pada orang. Mengajar bagi tahu pada orang.
Tiba-tiba aku sendiri tak berbuat baik. Oleh yang demikian, dijawab malaikat, pewaris kamu telah mentaati Allah dan menggunakan seluruh harta benda pada jalan Allah, sedangkan kamu tidak. Kemudian oleh yang demikian, dia sekarang menjadi orang yang bahagia, sementara kamu menjadi orang yang celaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Farraj bin Al-Jauzi yang menggambarkan keadaan demikian. InsyaAllah kita berhenti setakat inilah para penonton sekalian. Kita akan sambung pada minggu yang akan datang nanti dalam perbincangan tentang penghujung pada tajuk kitab ini. Sampailah kita akan masuk bab yang ke-11, neraka dan keadaan penduduknya, pada minggu yang akan datang nantilah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan peluang pada kita untuk belajar kembali di masjid-masjid. Dan saya dimaklumkan bahawa sekarang ni kita dah nak mula buka balik dah di masjid-masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan di kita ni di kalangan orang yang sentiasa menghidupkan suasana masjid dan mentaati perintah Allah. Hari ni pun saya diberitahu ramai untuk diminta untuk datang semayang Jumaat. Saya sendiri dapat jemputan daripada masjid Seksyen 7 untuk semayang Jumaat pada hari ni. Mudah-mudahan Allah jadikan semua di kalangan kita ni diberi kesembuhan dan kesihatan yang baik dalam kehidupan kita. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.